على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا منا وزدنا علما يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal-qidama wal-baqa'a wal-muqalafata lil-hawadisi wal-qiyama bin-nafsi wat-tanazzuha anil naqaisi wa yadkhulu fi dhalika wujubu as-sam'i lahu ta'ala wal-basari wal-kalami iz law lam tajib lahu hadhihi as-sifatu lakana muhtajan ila al-muhdisi aw al-mahalli aw man yadfa'u anhu an-naqa'isa wa yu'khadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharadahu kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia memberikan kita pagi ini kelangsungan hayat. Diajar oleh Nabi SAW memuji Allah Ta'ala di atas sifat dia menghidupkan kita tu. Alhamdulillahillazi ahyana. Sedarkanlah bahawasanya kita ni hidup mati kita semua dalam urusan Allah Ta'ala. Hidup kita ni bukan kita hidup, tapi Allah lah yang bagi kita hidup. Yang hidup hakiki huwa Allah, yang dia huwal hayyul qayyum. Dialah saja yang hidup, dia saja yang tak hajat pada sesuatu. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam itu syukur kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Keadaan yang sama limpah kurnia dia lagi, dapat kita dijadikan dalam keadaan taat dan jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi pada kita, dihalobakan kita, diberikan kesungguhan pada kita terus nak belajar, memahami, terus nak meningkatkan prestasi iman kita, tauhid kita, yakin kita pada dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa dapat hadir salat subuh berjemaah, dapat pula berada majlis yang mulia ini, meneruskan pembincangan kita daripada kitab Matan Ummul Barahin, insya-Allah. Terjemah daripada apa kita baca tu, kata dia, adapun terkayanya Jalla wa Azza daripada setiap yang lain daripadanya, maka ia memastikan bagi Allah Ta'ala ni akan sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, dan
di atas apa yang tersenarai itu, kaedah dia tanazzuh anin naqais. Terjemahnya maha suci, maksudnya nyahkan, nafikan daripada Allah Ta'ala an-naqais, segala apa sifat kekurangan. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni adalah nak mendetailkan dua makna ataupun dua kriteria ketuhanan yang kita bicara lepas. Yang dua kriteria inilah menyebabkan insya-Allah kita faham makna uluhiyah, makna ketuhanan tu. Kerana Allah saja yang ilah, selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Tentulah bila Allah jua ilah, Allah saja yang bersifat uluhiyah. Makhluk takkan ada mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Adapun kalau tengok macam ada, hanya pada rupa saja. Yang ni yang besar pelajaran kita, besar pengenalan kita, besar kena pemerhatian kita, yang mesti kita faham sungguh-sungguh. Maksud itu supaya dengan itu baru kita boleh dapat tauhid yang sebenarnya pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, jadi istilah yang kita dah jumpa, bila sebut la ilaha illallah mesti terhimpun pada bila sebut kata tiadalah ilah melainkan Allah. Maksudnya tiadalah yang istighna an kulli ma siwahu, dan tiadalah iftiqar kullu ma adahu ilaih melainkan Allah. Maksudnya takkan ada sifat tak hajat pada sesuatu, takkan adalah yang makhluk semua akan berhajat pada dia. Yang kedua ni, inilah yang melayakkan untuk jadi Tuhan. Atau yang pendek dia tiadalah Tuhan melainkan Allah. Jadi melainkan Allah jua, dia saja. Jadi bila sebut kata istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, Allah dia tak hajat pada sesuatu. Daripada senarai yang telah kita belajar daripada sifat 20 tu, yang ni yang dia nak ambil, dia nak senaraikan. Mana daripada sifat yang telah kita belajar tu, yang ni lah antara sifat yang melayakkan Allah ni dia tak hajat pada sesuatu. Kalau dia tak ada sifat ni akan ternafi. Kata sifat tak berhajat, bahkan dia akan jadi berhajat. Kalau dia jadi berhajat mustahil, pasal yang berhajat kepada sesuatu ni makhluk. Makhluk yang sentiasa dalam keadaan berhajat. Allah dia bukan berhajat, dialah penunai hajat. Dia tak berhajat kepada kita, bahkan apa hajat kita dialah yang menunaikannya. Baik. Jadi lazim daripada Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu tu, dia pastilah akan menyebabkan Allah Ta'ala ni, apa yang menyebabkan dia tak hajat? Pertama, mestilah dia wujud. Masuk wujud ni dia hakiki wujud, memang dia wajibul wujud. Di atas kita nak hadirkan rasa tauhid ke Allah Ta'ala, mengasakan dia dari segi wujud. Kita asal tak wujud, dialah wujudkan kita. Kalau dapat hadir hati macam tu, maksudnya kita fahamlah la ilaha illallah tu. Jadi salah satu daripada makna besar dalam mengertikan maksud la ilaha illallah ni, wujudlah. Dengan itulah kita akan faham Allah ni dia ilah. Dan fahamkan juga pelajaran kita belajar awal lagi dalam bab wujud, apa dia? Bila Allah wujud, asal makhluk semua tak wujud. Jadi kita mesti sebut la ilaha illallah ni, atau fahamlah kita nak hadirkan makna istighna ni. Sebut je la ilaha illallah, cuba hadirkan dalam hati, ya Allah ni dia jua wujud, kita asal tak wujud. Allah lah yang wujudkan kita. Dengan bahasa lain, tenggelamkan kewujudan kita yang kita ni jaizul wujud, mungkinul wujud, yang kita ni hadisul wujud, kita ni fanaul wujud, kita ni qaim billah, kita ni baru ada, kita ni ala ada pun binasa, kalau ada pun memang kita berhajat sentiasa pada Allah Ta'ala. Jadi bila sebut la ilaha illallah tu, la mawjuda illallah, hadirkan mana
apa dia, tak adalah yang wujud, yang wajib wujud, sedia wujud, baqa wujud, yang wujud tak hajat pada satu, yang ghani an kulli ma siwahu illallah, melainkan Allah jua. Jadi bila Allah macam tu, kita siapa? Kita asal tak wujud, Allah wujudkan kita. Baharu, maksudnya Allah Ta'ala qadim. Jadi kita ni kalau ada pun baru je ada, kalau ada pun akan ada saat binasa, kalau ada pun berhajat dan bergantung pada Allah Ta'ala sentiasa. Okay. Jadi itu yang disenaraikan, mesti sifat ni sabit pada Allah Ta'ala. Yang inilah baru melayakkan dia ghani. Contoh mana ghani ni apa? Maksudnya dia wujud lagi, dia qidam lagi, dia baqa lagi. Di atas dia tak hajat pada satu, tentulah jauh beza antara dia dengan kita. Pasal kita makhluk, kita sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Allah tak ada hajat apa dengan kita, kan istilahnya opposite tu. Khalik dan makhluk dia mesti nisbah sifat ni, dia diddah ni, dua did. Allah wujud, kita adam, kita asal tak ada. Allah baqa, kita hudus. Allah qadim, kita hudus. Allah baqa, kita fana. Jadi semestinya bila Allah wujud, kita adam. Adam dan wujud ni dua did, dua did. Dekat makhluk dia takkan jadi sifat Tuhan, kat Tuhan takkan jadi sifat makhluk. Satu faham kita mana la ilaha illallah ni takkan bercampur punya sifat apa dia, mentuhankan makhluk dan memakhlukkan Allah Ta'ala. Tak akan jadi. Kita yang jadi masalah ni apa dia, kita tak faham betul-betul maksud la ilaha illallah. Contoh apa dia, memakhluk, mentuhankan makhluk, macam mana? Antara makna mentuhankan makhluk, merasakan makhluk ni lah boleh menunaikan hajat dan menyelesaikan urusan kita. Kalau ada pun kaedah kita, yang mana yang tu datang syariat mengajar atas jalan sabab, dan dibenarkan kita untuk membuat sabab itu, bahkan diperintahkan kita untuk membuat sabab itu. Pasal ni peraturan sunnah buat hidup atau ke bumi ini dengan buat sabab itu. Yang tu adalah peraturan kita hidup kat sini. Dalam masa yang sama, la ilaha illallah, berhajat kita ke Allah Ta'ala, bukan berhajat kita ke makhluk. Jadi nampak berhajat makhluk tu kena sedar kan, bahawasanya tu hanyalah suratan, dia rupa, suri, dia rupa. Kalau nampak makhluk boleh buat sesuatu pun, ada pelajaran yang kita belajar, yang tu dipanggil majaz akli. Kalau kita ni, kalau kemarau, datang hujan, nampak hujan yang menyebabkan pokok-pokok subur kan? Macam mana boleh jatuh hati kat hujan? Hujan boleh suburkan pokok. Hujan air je pun. Allah Ta'ala kata, semua pokok-pokok atas muka bumi ni nusqa bima'in wahidin, kami siram dengan satu air. Macam mana dengan satu air itu boleh menyebabkan ada berbagai-bagai pokok dan berbagai-bagai rasa, buah, bunga, bentuk, rupa. Kata Allah Ta'ala, wa nufaddilu ba'daha bi ba'din fil ukl, kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain daripada tumbuh-tumbuhan ni pada cita rasa dia. Daun selong rasa lain, pegaga rasa lain, kucai rasa lain, sawi lain, apa sawi putih tu lain, kubis panjang lain, kubis bulat lain, kubis unggul lain, kubis kemerah lain, kubis rapuh lain, kubis lembek lain, umut lain. Tapi air dia satu je. Air dia satu. Nak cerita apa ni? Nak cerita, takkanlah air boleh mengubahkan sesuatu. Tentulah ada yang mengubah. Siapa mengubah? La ilaha illallah. Betul tauhid. Baru betul faham la ilaha illallah kita. Yang ni lah baru betul tauhid kita. Tak mana tauhid kita? Betul-betul mengasakan Allah Ta'ala,
kita berhajat kepada dia, nampak macam makhluk oleh tunai hajat ni, jangan lupa, jangan lalai, jangan tak sedar. Apa dia? Yang ni istilahnya suri. Dia rupa rupa je. Satu kita datang daripada mak ayah kita, bukan mak ayah kita buat kita, tapi takkan boleh ada kita melainkan mak ayah kita. Seolah-olah mak ayah kita mewujudkan kita. Dah, suri je, rupa je, laluan je. Ataupun dia wasilah, dia wasta, dia perantaraan, wasilah untuk kita, untuk dapat ke kita hakiki yang ada dan memberi sesuatu. Yang qadil hajat ni Allah ya, mana ada hal lain. Itu yang nak ambil faham pasal kita belajar ni. Hamba kita belajar berakidah ni, nak belajar, nak ambil faham sesuatu yang memang kita takkan boleh faham melainkan dengan belajar. Belajar tauhid ni dia adalah satu pelajaran yang kita takkan dapat melainkan dengan kita belajar baru boleh kita dapat faham apa yang sepatutnya kita kena faham. Adapun hukum adat dunia ni kita tak perlu belajar pun kita boleh dapat faham. Tengok monyet apa perangai dia, tengok boleh kenal. Pokok ni nak subuh macam mana? Siram air buah baja, putik lembu, putik kambing, putik ayam ke, buah gitu. Tengok ada kesan dia, nampak hijau macam ni. Yang ni tak payah belajar, boleh buat. Dia belajar satu tapi belajar pun belajar yang tu je lah, belajar tu je. Belajar sabab. Tapi dia tak boleh kenal Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia mesti ada tunjuk ajar. Jadi itu yang kita kena belajar. Itu yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul untuk tunjuk ajar kita dalam bab aqaid ni, dalam bab akidah. Asal tanpa Rasul dan pewaris Rasul menjelaskan kat kita perkara ni, kita takkan jadi terpelajar. Bahkan kalau dah ajar pun masih kita tak terpelajar lagi. Pasal apa? Pasal bab tauhid ni dia daimil amal, dia amal sentiasa. Nak kena sentiasa sedarkan diri kita. Khasnya atas kita bicara istighnaq ni apa? Allah dia tak hajat pada satu. Sebut Allah je, dia tak berhajat pada satu. Lepas tu kita ni sentiasa berhajat pada dia. Dan berhajat pada kita berhajat pada dia pun disebut oleh para ulama kita. Berhajat makan, minum, yang tu kalau saya punya istilah, yang ni hajat sekunder, bukan primer. Benyung putih sikit lah. Hajat sekunder ni pasti hajat kedua, bukan hajat yang utama, bukan hajat yang minor punya hajat, major punya hajat. Dia minor punya hajat. Benyung putih lagi. Tak boleh faham, cakap Melayu lah. Tapi kadang bahasa tu sedap tu. Saya suka bahasa tu pasal dia tajam kadang. Sebut nikmat kedua, nikmat pertama boleh lah kan. Nikmat besar, nikmat kecil pun boleh pergi bahasa itu. Nikmat besar kita apa? Bukan makan minum. Nikmat besar kita ada kita. Itu besar. Satu mula-mula nak rasa besar Allah Ta'ala apa? La ilaha illallah. Nak rasa Allahu Akbar. Tahu mana? Allah wujud, aku tak ada. Allahu Akbar. Dia ada, aku tak ada. Dia ada, dia yang ada dengan aku. Nak boleh hadir sentiasa tu, yang tu dia kena ajar. Latih ni lah menyebabkan hati hidup. Tak latih, hati mati. Bahkan bukan mati semati-matinya. Alhamdulillah. Nanti yang dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah isyarat kata dia, masalul ladzina yazkuruna rabbahu wal ladzina la yazkuruna rabbahu kama salil hayy wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa ingat Rabb dia, siapa yang jadikan dia khalik dia, dan bandingan orang yang tak ingat pada siapa khalik dia, dia Allah ghani, kita fakir. Siapa yang ingat ni dengan yang tak ingat, bandingan dia macam kama salil hayy wal mayyit. Mati mana bandingan orang hidup, orang mati. Mati kita sebenarnya. Ni hidup lagi, tak tanam je. Turun bahasa-bahasa baru dapat turun ni. Sabit tak tanam je kita ni. Tapi kalau ikut hati, mati. Itu macam mana nak bagi tak mati tu? Hati dia lah. Ailat dia ilmu lah. Ilmu dia ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Ni ilmu aqaid ni.
Dan dengan burhan yang telah kita belajar, yang ni dia nak buat kesimpulan dia. Tengoklah balik. Tu yang tengok balik pun macam lembab je. Tu yang tauhid ni, dia pelajaran yang sentiasa kena refresh. Kalau nak buat sikit bandingan, dia macam mana kena makan minum, kena refresh. Makan minum pun tak refresh macam tu. Kadang makan basi sikit perut lah. Tapi tauhid kena fresh. Perubahan yang ada pada kita ni, yang inilah alat ataupun sebut apa? Dia adalah wasilah. Dia adalah medium, dia alat untuk kita boleh ingat ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi kita berubah-ubah ni, tadi gelap, ini cerah dah. Allah beri terang ni. Dia yang menerangkan bumi ni. Bukan matahari. Matahari alat. Lalu ke matahari. Matahari boleh terangkan diri dia sendiri. Matahari pun tak boleh ada sendiri. Dia takkan duduk tempat ilah ni. La ilaha illallah. Jadi matahari, Allah yang dia matahari. Kalau memang sentiasa sedar macam ni 24 jam, kita memang isbatkan wujud Allah Ta'ala. Masalah besar sekali kalau saya sendirilah. Besar kita buat tauhid ni, keluar daripada kufur tu, isbatkan wujud Allah Ta'ala. Hadir kan? Apa dia? Allah ada. Allah dia ada. Memang dia ada. Kita ni dalil kata ada dia. Ada kita selalu tenggelam. Ada kita. Lupa kita ada Allah Ta'ala. Keluar dari situ. Macam mana? Mana boleh aku ada? Allah yang ada. Aku ni, dia ada dengan aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Tiada yang wajib wujud melainkan Allah. Besar kali rasa kat kita. Okay? Di sebab kita punya pelajaran ni, istighna aja wujud kidam baqa mukhalafah lil wadis qiyam bi nafsi. Atas kiraan dia tanazzuh anin naqais. Allah bila faham istighna an kulli ma siwahu, dia akan keluar satu konsep, satu prinsip daripada wujud kidam baqa mukhalafah lil wadis. Apa dia? Dah dia tak hajat pada sesuatu, tentulah mustahil pada dia apa-apa sifat kekurangan. Mustahil pada dia sifat kekurangan tu dipanggil tanazzuh anin naqais. Sifat Allah Ta'ala tak ada kekurangan ni, antara bahasa dia apa dia? Al-Quddus. Takdiskan Allah Ta'ala. Antara makna Quddus ni tanazzuh anin naqais. Satu, kita belajar tauhid ni, kita faham tu mudah faham Asmaul Husna. Kenapa Allah Ta'ala Quddus? Pasal apa? Pasal dia wujud. Satu, dia Quddus. Cuma kita kadang sebut suci, kita punya kepala otak ni dia faham suci ni suci lain. Tu yang bahasa maha suci tu. Maksudnya apa? Ternafi langsung kekurangan daripada Allah Ta'ala. Nafi senafi-nafi, itu maksud suci. Tu bahasa tu penting tu untuk faham tu. Memahamkan bahasa dengan maksud yang sepatutnya. Kalau di sebab kita belajar, dia daruri, dia rukun dalam bab belajar. Belajar ni kalau tak faham bahasa, out. Saya cakap Melayu ni, tak boleh faham, out, balik negeri ya. Cakap Melayu pun tak faham, mana boleh ngaji. Satu, antara bahasa tu nak kena ambil tu. Kalau saya sendiri dalam pengajian saya lah dulu, memang kena faham bahasa. Kalau Tok Guru tu kena faham bahasa Tok Guru menyampai. Itu Tok Guru menyampai. Kalau saya mengaji Berkelah Hulu pun masa tu dah ngaji, dah reti, dah harap dah. Tapi dia cakap bahasa Berkelah Hulu. Bahasa Berkelah Hulu ni dia boleh kat Kelantan budak, petani budak, dia duduk tengah-tengah. Tengah-tengah. Di dalam tu dia punya bahasa tu. Kita dengar tu dia. Oh. Saya nak cerita bahasa tu, bahasa. Satu, kita belajar ni antaranya belajar bahasa Arab. Bukan belajar bahasa Arab untuk komunikasi bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tu untuk kita ambil faham maksud dalam bahasa Arab. Besar sekali bahasa Arab yang nak kena faham apa? La ilaha illallah ni. Pasal semayang la ilaha illallah kan. Faham la ilaha illallah ni, faham segala-galanya. Oh tu. Yang tu yang
Bila sebut la ilaha illallah, mestilah dia wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Lepas tu qiyam bi nafsi. Lepas tu tanazzuh anil naqais. Saya duk syarah tu tanazzuh tu lah. Siap. Mudah aja. Dan bila faham kata Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu, dia ghani, dia istighna an kulli ma siwahu, ataupun dia ghaniyun anil alamin, termasuk pada demikian tu wajib mendengar. Jadi Allah kenapa dia tak hajat pada satu? Pasal dia mendengar, dia melihat, dia berkata-kata. Satu, dia tak hajat pada satu. Kalau dia tak mendengar, ada sesuatu yang perlu memberi dan memaklumkan dia maklumat dengan pendengaran. Kalau dia tak melihat, ada sesuatu yang kena memaklumkan dia maklumat dari sudut penglihatan. Kalau dia tak berkata-kata, ada sesuatu yang perlu jadi perantara untuk menceritakan kepada makhluk ni apa orang Ta'ala kata. Jadi kalau dia tak sifat sama' basar kalam, tentu dia berhajat pada siapa yang boleh menyampaikan dan memaklumkan dari sudut dengar, dari sudut lihat, dan nak sampai ke makhluk, dia nak cerita sesuatu, ada sesuatu yang perlu menceritakan apa kehendak dia supaya boleh faham kata-kata dia, kalam dia. Takkan begitu? Subhanallah. Jadi lazim daripada ghaniyun 'anil alamin, tentu sama' basar kalam. Jadi daripada sifat 20 tu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Sama' basar kalam. Lepas tu bila sama' basar kalam, tentulah sami'an basiran mutakalliman. Itu kata kiraannya 11. Atau konsep mestilah tanazzuh an daripada Allah Ta'ala naqais. Allah Ta'ala ni dia munazzah anil naqais. Dia cucikan, nyahkan dia, tolakkan dia, nafikan dia daripada sifat kekurangan. Pasal apa? Pasal dia ghani. Ya. Jadi makna ghani tu takkan ada sifat kurang. Tu huraian-huraian lah. Atas kita bicara sifat 20, daripada istighna ni 11. Siap. Okey lalu. Tujuan nak sebut apa? Nak hadiah kenapa kita belajar dan kenapa ulama hurai sebelah tu. Pasal tu lah. Baik. Jadi dia kata hujah alasan sekali lalu, sekiranya segala sifat ni sama' basar kalam ni tak ada bagi Allah, tak wajib bagi Allah Ta'ala, nescaya dia berhajat kepada yang membarukan dia. Nescaya ada dia berhajat pada siapa memberi pendengaran dia, pada penglihatan dia, ataupun siapa yang membuat kalam dia, ataupun dari satu sudut dia tak ada sifat kalam, tentulah dia perlu sesuatu untuk menceritakan apa kehendak dia. Takkan macam tu. Ataupun dia yang buat kehendak dia. Astagfirullah, itu lagi gila. Dia yang buat sifat kalam dia, bukan dia buat sifat kalam dia. Memang dia sifat kalam. Untuk Allah Ta'ala segala sifat wajib pada dia, bukan dia buat sifat wajib pada dia. Memang dia sabit zat dia dan sabit segala sifat kamalat dia, sifat kesempurnaan dia. Itu itikad kita, pegangan kita. Mesti Allah nama bagi zat yang mempunyai sifat kamalat. Nama bagi zat yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi antara faham ilah tu apa? Ghani. Bila ghani, tentu dia kamil, tak hajat pada satu. Tak hajat pada siapa? Dia wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, waktu sama' basar kalam, sami'an basiran mutakalliman. 11. Ataupun tu yang dia kata, kalau tak ada sifat sama basar kalam, berhajat pada membaharukan dia dan berhajat pada tempat. Maksud tempat ni kepada zat lain untuk dia berada, dia berdiri di situ. Subhanallah. Subhanallah. Ataupun berhajat pada siapa yang mempertahankan daripadanya segala kekurangan. Dia kalau ikut dia nak hujahkan kepada bukan masalah sama basar kalam saja sebenarnya. Sama basar kalam selesai. Dia nak selesai, dia nak bagi satu alasan kepada semua senarai tu. Baca Arab juga sedap faham dia. Dia kata sekiranya segala sifat ni tiada, segala sifat ni wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi,
sama basar kalam, sami'an basirah mutakaliman. Kalaulah sifat ni ternafi, nescaya dia berhajat pada yang membaharukan dia. Nescaya kalau kata dia tak ada, tentulah ada yang mengadakan dia, mestilah. Jadi dia baru, jadi dia binasa. Dah baru mesti ada yang boleh membinasakan dia. Mustahil. Penat yang kita belajar dulu wujud tidak bakar, rupanya bengap, rupanya batu. Taubat dengan jalan. Sayangnya bahasa tu kan. Ngaji dah tingkat 10, rupanya bengap. Maksudnya di tingkat 1 balik belajar. Maksudnya tak faham-faham. Itulah. Yang tak naik kelas tu, yang tak naik kelas. Kita kadang ngaji naik kelas, rupanya bengap. Duduk kelas bawah balik. Itu tauhid pun kadang sepatutnya kita mengaji macam ni jadi wali lah. Contohlah. Punya kuali macam mana? Bengap ngaji lain. Jadi apa masalah kita ni? Kadang mengaji dah mengaji, faham dah faham, reti tak reti, apa masalah? Belum masuk dalam hati. Itu yang kejar. Apa pasal tak masuk dalam hati? Latihan tak cukup. Latihan tak cukup lagi. Apa benda nak dilatih? Zikir. Zikir. Nak zikir berapa kali? 10 kali cukup? 100 kali cukup? 100 kali pun lembek. Dan zikir jahar ni untuk apa? Saya punya prinsip dan latihan pun terima. Zikir jahar untuk bagi mantap supaya boleh zikir sir. Zikir jahar pun tak boleh, tak ada latihan, susah pun. Boleh buat tapi tak tahu. Tak tahu macam mana. Pasal saya belajar tajwid. Kalau tak pernah belajar tahqiq, susah nak baca hadar. Kalau baca pun nanti baca macam kuman dalam buluh. Kuman dalam buluh. Bacaan tu tak kemas kalau tak baca tahqiq. Dia kan baca, kalau baca Yasin lah, baca itu. Tapi kalau kita dah biasa baca satu-satu dia baca kemas. Saya nak cerita apa ni? Kalau dah biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ajar sedar, jangan ajar tak mahu itu. Ajar dengan sedar, ajar sedar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi saya terpeliak bagi mata kan, ngajar tutup mata, zikir juga mata. Pasal apa zikir juga ada? Zikir bagi ingat Allah. Kalau pejam tengok rupanya lagi gelap. Lagi gelap. Gelap tu tidur. Satu. Gelap tu mangli. Lalai. Lagi jauh lagi. Buka. Buka. Malam pun mata tu buka, hati ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadir tu. Kalau dah ajar zikir jahar sebut ni, hadir hati kawan salah, nanti diam pun Allah wujud, aku dia wujud kan. Allah dia hidup, aku ni mati, dia mati hidup kan. Ni aku melihat ni, tak, dia bagi aku melihat, dia bagi aku dengar, ni boleh dengar, boleh bercakap ni, dia yang bagi aku bercakap, aku ni asal bisu. Allah Rabbul Alamin, dia takbir ke alam. Alam ni mana apa? Alam ni antara alam, mana alamat. Semua ni alamat dia Rabb. Tengok sawit. Sawit ada? Tak, Allah ada. Sawit, dia bagi ada sawit. Dia bagi hidup sawit. Dia kena ajar tu, kena ajar. Kena latih sebenarnya. Tak lah saya sebut, mengaku betul lah saya sebut tu. Ke saya will. Ke ajar lepat ke makrifat ke apa ni? Tak, tauhid lah tu. Tauhid lah tu. Nak ajar, faham, isbatkan wujud Allah Ta'ala. Nak isbatkan wujud Allah Ta'ala. Itu saja sebut tu. Jadi dah dapat pelajaran apa? Kerja kita, latihan lah, buatlah. Kalau belajar ambil secara khusus, ini saya sebut secara am. Saya belajar dulu pun guru ajar yang macam tu am ni ambil ya. Kalau nak ambil secara khusus sanad khas, dia ada zikir khas, itu khas lah. Ni am, ni zikir ambil ya. Kaifiat am, zikir am.
Kalau memang takhasus khasnya, ambil lah yang khas tu. Jadi orang yang ajar khas pula, dia kena fokus lah yang khas tu kan? Yang fokus khas tu. Saya ajar saya ajar lah. Itu ke bahasanya. Pasal bab akidah ni, semua orang kena belajar. Ni sebab nak kena dapat, semua orang kena dapat. Kalau orang yang khas, dia kena ajar jalan khas. Saya ajar ni, ajar akidah yang ni ajar macam ni, ajar jadi orang khas ke? Tak, ni ajar jadi orang am lagi sebenarnya. Am lagi. Siapa? Akidah orang awam ni. Kalau kita belajar pun, yang ni dia panggil aqidatul awam. Aqidatul awam lagi. Aqidatul awam. Wujud kita bakar ni aqidatul awam. Cuma nak faham ni, nak dapat dia tu, syarahan tu. Ngaji kitab besar hikam apa dia nak syarah halus. Macam mana pun syarahan tu halus. Tapi masih tauhid lagi. Tauhid lah, nak dapat apa? Kita apa hidup pun nak jadi muwahhidin mukhlisin lahuddin. Okey. Baik, selesai itu. Dan dia kata dia ambil daripadanya, ambil ni ambil faham. Istilah bahasa Arab ni kalau sebut yu'khadhu minhu ay wa yu'khadhu minhu fahman wa yu'khadhu ay wa yufhamu minhu. Maksud yu'khadhu. Satu kalau ngaji Arab, saya ajar Arab lah pula. Tapi ajar orang awam ni, saya ajar orang awam lah kan. Masa kaedah mengaji kitab Arab ni antaranya kena belajar nak bagi faham murad kitab tu. Yang ni lafaz Arab, maksud dia, murad dia apa? Nakir. Yang tu satu hal. Tapi itulah kalau kita faham dengan Arab tu sendiri, sedap ni. Satu la ilaha illallah, dia bukan sedap dengan terjemah, dia sedap dengan maksud yang kita faham tu. La ilaha illallah apa? Tak ada uluhiyah makhluk, tak ada uluhiyah, melainkan Allah yang uluhiyah. Sedap tu. Dan antara makna uluhiyah ni apa? Istighna angkul liman siwahu iftiqar kullu ma'adahu. Kita sebut ni istighna. Dan antara istighna atau wujud. La ilaha illallah, la wujud illallah. La ilaha illallah, tak ada wujud melainkan Allah. Bila Allah je wujud, makhluk asal tak wujud. Asal tak wujud. Ni wujud. Ni pelajaran asal ni. Allah wujud kan kita. Nak bagi faham wahdatul wujud, nanti syarah gila tak faham, sewil pula. Ambil itu dulu. Tu pun tak faham, tu pun tak telan. Amal tu yang penting. Nak syarah dalam amal dulu, bagi sampai matang faham Allah wujud tu. Kadang nak rasa hebat-hebat, nak rasa hebat apa, yang tu pun tak boleh rasa lagi. Jadi apa kaedah dia? Hadirkan banyak zikir. Saya sebut tu, saya sendirilah kena banyak zikir tu. Saya sebut tuan-tuan memang banyak zikir dah kan. Saya ngaji ada tok guru beli kan. Memang tuan-tuan banyak zikir. Zikir apa? Zaman saya dulu ngaji tok guru tu apa? Zikir juga. Saya zikir sikit je. Allahumma salli. Tuan-tuan banyak zikir kata dia. Saya tahulah tuan-tuan banyak zikir. Dia pelinya kita kan. Zikir apa? Ya television, ya projek kata dia. Ya duit. Zikir je kan. Ya makan, ya minum, ya kenduri, ya kenara, ya televisyen. Televisyen aja selalu disebut kan. Zaman dulu televisyen lah. Zaman ni orangnya ya WhatsApp, ya Facebook. Bukan ya Rasulullah, Allahumma ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Sikit kita, sikit. Dia tu nak ajar apa? Ajarlah. Nak bagi dalam hati tu hadir susah. Jadi buat apa? Tu suruh kita buat awamirillah, imtisalu awamirillah. Junjung perintah Allah Taala. Apa dia? Baca Quran. Baca selawat. Baca selawat, nak selawat bulan-bulan bayar. Jangan baca buat Allahumma salli ala sayyidina. Pegang buku ke, kitab ke. Baca pegang. Tasbih, alat yang tak pegang tasbih pula, tak zikir. Peganglah tasbih besar ke, tasbih kecil ke, tasbih apa ke, apa alat yang ada. Tak ada pun jari ke. Alat kan. Mana tak kira.
Ada orang tak ada hati tak zikir, mana tak zikir kita. Dia sedap pegang tu zikir. Maksud tu zikir tu. Dan zikir pun bukan semata-mata angka zikir. Maksud zikir ni hadir. Zikir. Antara mana zikir tu ingat. Tu ingat apa? Ingat makhluk, ingat Allah. Makhluk mana boleh ada makhluk sendiri. Makhluk dan Allah berpisah tiada tau. Tu pun bahasa saya selalu pakai ayat tu lah. Baru ni dengar khutbah Jumaat hari apa? Hari polis. Betul. Ini bahasan. Bagus tu. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Kalau saya suka cara bahasa tu. Saya pun tertarik bahasa tu bila saya mula masuk mengajar. Belajar lama dah kan, tapi bahasa tu saya tertarik bila masuk PGA Ulu Kintal, masuk camp. Bangunan ni ke besar, berapa tingkat tau, 8 tingkat. Dia punya perek polis lah kan, besar kan, kawasan pun besar. Masuk-masuk tu polis dan masyarakat berpisah tiada. Benar saya tengok. Kenapa? Saya bukan cerita polis dengan masyarakat tu. Kalau ditukar tu makhluk dan Allah berpisah tiada, sedap. Wah, sejak tu saya lekat pun tak ada. Tapi sedap ni memang betul lah. Siapa makhluk? Aku pula makhluk. Aku dan Allah berpisah tiada. Bila aku Allah jadi aku. Allah merah Rab, Allah merah Khalik, kena wudu tu sedap sikit saya. Ngaji wudu tu style macam tu kan. Dia ajar kita macam tu. Teringat kata-kata dia tu. Aku tengok lampu, nampak macam kilang buat. Memanglah kilang perantara. Siapa buat tu? Bahan tu, besi, batu. Kilang dia cuma membuat bentuk, teknologi proses je. Nak buat besi, buat bahan mentah tu, tak ada siapa ni buat. Sebiji basih, setitik air pun tak ada siapa boleh buat melainkan Allah. Kita tu nampak lampu tu dah proses. Kita dengan proses tu, kilang ni bagus ni. Tak rasa la ilaha illallah, hadir hati. Datang semua tu daripada Allah. Masdarin wahid, satu sumber dia, Allah. Saja nak ambil perkataan makhluk dan Allah berpisah tiada. Macam mana masyarakat dan polis berpisah tiada. Tapi berpisah juga. Mana ada polis sekarang? Kat kita. Elah pun tak ada. Cerita apa ni? Saja sikit tu lah kan. Tapi Allah dan kita mana benar berpisah. Selagi ada makhluk, itulah dalil Allah. Makhluk ni alamat lah. Saya dah sebut asal itu. Allah Rabbul Alamin. Alam ni antara alam, mana alam ni, antara mana alam ni alamat. Allah Rabbul Alamin, maksudnya Rabb bagi semua alamat ni. Semua alam ni, maksudnya semua ni alamat Allah yang takbir. Itu kan. Jadi semua ni alamat ke Allah Ta'ala. Kita alamat ke Allah Ta'ala. Matahari alamat ke Allah Ta'ala. Bulan alamat ke Allah Ta'ala. Alamat tu, tengok kapet alamat ke Allah Ta'ala. Cuma kita tak dapat lagi. Macam mana nak gila macam tu? Saya pun tak gila lagi tau. Sebab ilmu boleh syarah, tapi tak dapat lagi. Kenapa tak dapat? Dia bukan ilmu, dia bukan dengan ilmu. Dia capai bukan dengan ilmu. Dia capai dengan rasa. Macam mana nak capai dengan rasa? Dia punya jalan tak ada lain. Zikir. No other ways. Nisbah Allah bagi itu lain hal. Memang semua dia bagi. Tapi apa jalan dia nak bagi? Tu. Rezeki dia bagi. Pergi kedai lah cari makan. Tahulah, pergi kedai lah. Siapa bagi? Allah bagi. Tapi pergi kedai lah. Ni siapa bagi kita kenal sampai kenal dia? Siapa bagi? Allah bagi. Apa jalan? Tak, zikir. Nak kerja tu. Belajar tu Belajar pengap. Macam mana? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tak tahu? Tak pernah dengar istilah angkuli masih wahu betul. Tak bisa dengar pula. Bengap sungguh. Ilmu pun tak ada. Macam mana nak hadir dalam hati? Hadir hati ni bukan bodoh-bodoh hadir. Bila lah aku nak boleh hadir dalam hati Allah ni dalam cerita aku. Kenapa tak mau? Ilmu yang tak lengkap.
Tak lengkap. Macam wiring ni. Kau sibuk wiring tu. Masalah wiring sikit. Contoh lah. Tengok je ni. Senang je wiring. Buat dia. Pasal-pasal pun ni nak buka sini, tutup sini. Buka sini menyala ni, buka ini. Tiga-tiga ada api. Hai. Pelan ni. Potong sana, potong sana, potong sana, potong. Ada api ke? Lagi pening. Mana api ni? Magic. Pelik. Contoh lah kan. Ni. Nak cerita apa ni? Pelik-pelik ni. Tengok je. Tak ada. Tak dapat. Baru tahu. Sama tak zikir? Dia taklah zikir senangnya. Try masuk. Try masuk medan. Baru tahu. Zikir baru tahu. Macam-macam ingat. Ada orang tak kena gangguan. Ada orang bila zikir je kena gangguan. Zikir je. Mula jadi macam-macam hal. Ada. Kita wujud tak kena tu. Tapi kita tak mau zikir pula. Dah tak kena gangguan. Saya sebut saya lah. Saya bukan sebut orang lain. Orang lain semua ahli zikir. Yang lain tu saya tak sambung lah. Zikir apa tu kan. Sendiri ingat. Melayu makan ingat. Sendiri kena ingat. Itu ayat-ayat lawak sikit lah. Astagfirullah. Baik. Yang tu yang dia sebut. Asal nak sebut yukhadhu. Ayat dengan mana yufhamu. Bila faham Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Apa faham? Maha suci Allah Ta'ala daripada matlamat segala perbuatan dan segala hukum. Yang ni bahasa tu kena ambil faham dia. Bahasa Arab ni tanazzuhu Allah Ta'ala daripada minal aghrad fi af'alihi wa ahkamihi. Allah Ta'ala segala perbuatan dia dan segala hukum hakam dan ketentuan. Hukum hakam tu maksudnya ketentuan-ketentuan dia. Dia buat begini-begini, sabab-musabab yang dia buat. Antara hukum hakam tu ada syariat dia, suruh semayang, puasa, zakat, haji contoh. Tu ahkam. Antara ahkam ni ketentuan-ketentuan dia. Bila sebut ahkam ni peraturan-peraturan dia. Makan nasi jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Datang matahari macam ni, cahaya panas contoh, api panas, air sejuk. Contohlah kan. Contoh. Bila tanah dia boleh menghidupkan. Kalau besi macam ni, emas macam ni, nampak macam ada gharat sesuatu, ada gharat. Pasal apa buat nasi? Bagi kira kita makan kenyang. Pasal buat apa? Kalau kita minum air dahaga. Nampak macam buat tu ada gharat, ada gharat. Allah dia tak hajat pada satu. Dia bukan buat sesuatu di atas dia bermatlamat dengan sesuatu. Allah Ta'ala dia buat bukan bermatlamat ya, maksudnya dia bukan buat tu di atas masuk bermatlamat tu berkerana di atas kekeranaan itulah dia bertindak. Subhanallah. Allah Ta'ala dia tak hajat pada satu, dia tak buat sesuatu di atas berkerana. Yang tu nak faham bahasa aghrad fi af'alihi wa ahkami. Panjang tu kalau ikut pelajaran tu. Saya sampai sekarang pun ada bab-bab mengenai tak nak sebut macam mana, tak apa nak hadam buat tu. Tuan-tuan hadam tak apalah, matang nak guru lama dah. Maksud tak hadam tak tu bahasa nak ambil tu. Macam mana nak faham aghrad maha suci segala matlamat daripada segala matlamat pada segala perbuatan dan segala hukumnya. Kalau ambil mudah, Allah Ta'ala bagi jadi kita, bukan dia nak ambil apa benefit kita, bukan dia nak ambil apa-apa faedah kita. Bahkan dia tak buat kita pun tak ada masalah ke dia. Dia buat kita pun tak ada masalah ke dia. Kalau dia buat pun tak jadi manfaat ke kita. Kalau dia tak buat kita pun tak jadi apa-apa manfaat ke dia. Pasal apa? Dia warning. Biasa kena. Ya. Cuma takkanlah dia buat sia-sia. Dia tak buat sia-sia. Tapi dia tak buat dengan berkerana-kerana. Maksud berkerana-kerana tu nisbah Allah tu berkerana-kerana. Tak? Nisbah kat kita akan lihat semuanya berkerana. Kenapa ada matahari? Nak bagi terang. Kenapa Allah Ta'ala bagi jadi jantung? Pasal nak pump darah. Contoh. Kenapa ada hati? Nak hapuskan darah yang dah yang nak dah expired. Contoh. Kenapa ada sumsum dan tulang? Tu nak bina darah semula. Kenapa ada saraf? Kenapa mata? Alat untuk melihat. Kita tengok berkerana.
Allah dia bukan nak bagi melihat dengan mata, tak. Tak. Akhirat esok yang tak ada mata pun boleh melihat, yang tak ada mulut pun boleh bercakap, tangan bercakap, kulit bercakap, kaki bercakap. Jadi dia bukan perlu mulut untuk pergi bercakap. Nak sebut kata Allah, dia Ghani, dia tak hajat, dia buat sesuatu ada hikmah dan rahsia. Ada benda yang tersirat daripada apa yang tersurat. Itu satu hal. Cuma nak faham ke kita, nak syarahkan istighna tu, dia tak hajat pada satu. Faham tu apa? Dia bukan buat di atas, ada kerana. Satu, kita mengaji prinsip tu, bila jumpa ayat-ayat Quran yang memahamkan ada kekeranaan pada Allah Ta'ala, subhanallah. Kalau kita belajar nahwu, ada lam dipanggil lamukai, lamu ta'lil, ada makna ta'liliyah pada perbuatan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan liya'budun untuk Allah ambil manfaat, kita kenal dia, bukan Allah ambil manfaat, bukan. Itu ada pelajaran tu, nak faham tu. Nahwu dia satu hal, kita belajar ni akidah. Nahwu tu pun mesti relate dengan akidah. Jangan faham dengan makna ta'lil. Satu, kaedah bahasa Arab, liya'budun tu lam asalnya lamu ta'lil, lamu kai, tapi tak jadi, tak sah makna kai itu. Ulama tauhid, ulama nahwu kita tukar bahasa tauhid, tak betul kat situ untuk kata dia makna ta'liliyah. Liya'budun ni apa makna liya'budun tu? Lam tu bukan li ta'lil, tapi lamu lil hikmah, lamu lil aqibah, lam lis sayrurah. Dia ada istilah dia. Itu ngaji bahasa Arab. Ngaji nahwu tu tujuan untuk apa? Untuk dapat tauhid lah. Yang ni kita sebut ni, yang kata dia tak maha suci, dia daripada matlamat pada segala perbuatan dan segala hukum. Asal saya dah sebut tadi, apa, kita bila dijadi kita ada perut apa-apa, kita lapar, macam mana nak bagi kita kenyang? Allah pun buat nasi bagi kita kenyang, dia tu. Subhanallah, dia memang buat semua. Kat kita nampak macam nasi bagi kenyang. Itu yang kita kena ngaji tauhid balik. Apa dia? Tak, yang bagi kenyang Allah. Nasi apa semua ni, yang ni alat semua alat. Semua ni istilahnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syarahan saya ngaji dulu tertuku sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan apa besar sekali yang Allah Taala uji kita? Iman. Amal iman. Amal nak sembahyang, maksud tu amal zahir, amal i'tiqad. Ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu imanan, i'tiqadan. I'tiqad siapa comel sekali? Pasal kita amal soleh satu hal, ni kena amal soleh, i'tiqad fasid. Itu masalah kita. Macam mana amal soleh? Sembahyang bagus, i'tiqad fasid. Siapa sembah? Tak kena. Siapa sembah? Sembah pun dia rasa hebat diri, rosak. Macam mana nak boleh rasa kehambaan diri? Rasalah Allah bagi jadi aku, Allah bagi aku boleh sembahyang, Allah bagi aku boleh sujud, Allah bagi aku boleh taat. La ilaha illallah, aku dapat tauhid. Tauhid bukan satu benda senang. Bukan senang. Bukan satu senang. Memang tauhid, minta doa apa tu satu hal. Data pelajaran ilmu kena ambil di sabab. Baik. Dan jika tiada, kata dia, kalaulah tak macam ni sifat Allah Ta'ala, dengan mana mustahil dia ambil gharat tadi, pasti dia berhajat kepada yang menghasilkan matlamat. Subhanallah, mustahil macam tu. Macam mana boleh berlaku? Dia kata, how can it can be like this? Bunyi orang putih sikit lah kan. What the hell is going on here? Bagaimana boleh berlaku jadi? Takkanlah Allah Ta'ala buat satu di atas bermatlamat, bermotifkan satu. Subhanallah. Untuk cuma dia buat tak sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak cipta langit bumi dan apa antara keduanya main-main. Bal khalaqnahum bil haqq, kami cipta ni dengan sebenar.
Kalau dicipta kita pun Allah Ta'ala kata apa? Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu sangka kamu ni diciptakan sia-sia gitu aja? Sia-sia itu tidak. Tapi dia tak ada ambil faedah apa-apa kat kita. Tapi mesti ada hikmah dan rahsia. Apa rahsia dia buat kita? Untuk li'abudun dia. Menzahirkan kehambaan diri kita kepada dia. Itu rahsia dia buat kita. Fikirlah ke sana. Sedangkan dia, jadi macam mana boleh tak kata dia ni mustahil ada ambil gharat, ada ambil tujuan bermatlamat, bermotif satu dalam buat makhluk. Mustahil itu. Sedangkan dia Allah Ta'ala ni dia Jalla wa Azza Maha Kaya, dia ni ghani an kulli ma siwahu, dia tak ajak pada sesuatu. Takkanlah nak faham dia tak ajak pada sesuatu tapi dia buat sesuatu bermotif dengan sesuatu. Satu sewil sangat pahaman Wahabi, Allah Ta'ala buat arah, Allah Ta'ala duduk di arah. Sewil gila. Cukup Wahabi ni ujung sikit lah. Cukup. Dan tak faham juga. Hadan Allah ila siratal mustaqim. InsyaAllah sambung kita. Wa yuqadhu minhu aidan. Wallahu a'lam. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك